Didik TV KPM. Okey, rumah tradisional. Okey, bila kita sebut rumah tradisional, maksudnya adalah rumah yang dibina pada zaman dahulu. Okey, yang mana jenis rumah tradisional adalah jenis rumah yang berpanggung, iaitu apa? Bertiang, berlantai tinggi dan berbumbung lipat kajang. Okey. Menitik beratkan aspek pengudaraan, pencahayaan dan keselamatan. Okey, rumah zaman dulu mana ada kipas? Jauh sekali aircon, betul tak? Okey, jadinya konsep pencahayaan, konsep pengudaraan sangat-sangat penting. Betul. Sebab itulah kita ada ukiran-ukiran tembok tembus. Okey, bentuk atap yang tinggi supaya tak panas. Okey, benda ni semua mempengaruhi kepada reka bentuk rumah tradisional. Okey, kemudian kaya dengan ragam hias berupa ukiran pada bahagian dinding, tiang, kekisi, panel pintu, tingkap, pemelah dan tebalaya. Tebalaya kat mana? Ini dia tebalaya. Okey, jadinya rumah tradisional sangat kaya dengan ukiran-ukiran kayu. Cikgu conteng kat sini. Okey, kemudian bahagian asas rumah tradisional ialah serambi, anjung, rumah ibu, selang, ruang dapur dan pelantar. Kita akan tengok sekejap lagi. Okey, inilah dia yang cikgu sebutkan tadi. Okey, yang mana bentuk penggalan secara melintang rumah tradisional. Okey, kita akan tengok di sini apakah nama ruang dan fungsi-fungsinya. Okey, yang pertama, anjung ataupun serambi. Dia di bahagian hadapan rumah. Okey, selepas bahagian tangga, naik tangga akan ada kawasan serambi. Kawasan serambi ini adalah kawasan yang tidak mempunyai dinding, kawasan yang terbuka. Okey, apakah fungsi serambi ini? Serambi ini fungsinya adalah untuk menyambut tetamu, tempat berbincang, bersantai, mengadakan majlis kenduri dan melakukan aktiviti seperti menyirap pukat. Okey, Mira, kalau pada zaman dahulu, kalau keluarga kita kan ada rumah kampung lagi kan. Kalau zaman dulu, kalau kenduri kan dia duduk di bahagian serambi. Betul. Dia tak masuk kat bahagian dalam rumah kecuali perempuan. Kalau lelaki biasa duduk di kawasan serambi. Okey. Kemudian teruskan lagi. Ini adalah kawasan rumah ibu. Rumah ibu ni adalah bahagian tengah rumah Melayu. Okey, yang mana rumah ibu ni merupakan ruang untuk berbincang, tempat makan, tidur dan sembahyang. Okey, biasanya rumah ibu ni adalah tempat yang kita panggil privacy. Okey, maksudnya untuk keluarga. Okay, kalau orang datang, dia tak masuk sampai rumah ibu. Dia akan duduk sampai kawasan anjung serambi, kecuali tetamu ataupun keluarga terdekat. Barulah masuk ke rumah-rumah ibu ni. Okey, jadinya di kawasan rumah ibu inilah terdapat bentuk bumbung dan sebagainya. Kita terangkan lagi. Okey, seterusnya adalah kawasan selang. Antara rumah ibu nak ke dapur, dia akan ada kawasan kosong di sini yang tidak berbumbung. Okey, dan barulah kita masuk kawasan dapur. Apakah dia kawasan dapur? Dah tentu sama je fungsi sampai sekarang. Dapur adalah tempat memasak dan menyimpan peralatan memasak. Okey. Dan akhir sekali adalah ruang pelantar. Pelantar ni adalah ruang untuk penyediaan makanan dan tempat simpanan barang-barang. Maksudnya dia berada di bahagian belakang dapur. Kalau sekarang kita panggil store kan? Tapi kalau dulu dia adalah pelantar. Jadinya bentuk rumah tradisional Melayu ini adalah susunannya. Daripada serambi, masuk ke rumah ibu, kemudian masuk ke dapur dan pelantar. Untuk yang sini, pelajar di rumah paling penting kita kena tahu nama bahagian-bahagian rumah dan kita kena tahu fungsi setiap bahagian tersebut. Okey? Kita masuk yang pertama, iaitu rumah bujang ataupun rumah tunggal. Okey, apakah dia rumah bujang? Okey, rumah bujang ni adalah rumah yang terdiri daripada ruang rumah ibu, rumah dapur dan selasa. Rumah bujang bersela mempunyai bumbung panjang dengan papan pemelah dan atap singgora. Salur angin yang menggantikan tingkap berfungsi sebagai pengudaraan dan pencahayaan. Okey, salur angin yang ini. Bahagian sini, bahagian berbumbung ni dia terbuka, dia untuk angin masuk. Okey, binaan bumbung rumah bujang yang rendah pintu, yang rendah pada pintu menurut posisi menunduk ketika memasuki rumah ibu sebagai tanda hormat kepada tuan rumah. Maksudnya kalau rumah bujang ni dia saiz dia kecil. Baik. Okey, pintu dia pendek,
Sebab nak masuk rumah tu kita kena menunduk sebagai tanda hormat. Okey, yang ini adalah ciri-ciri untuk rumah bujang. Okey, kalau dalam studio ni cikgu ada bawa satu model rumah bujang yang dekat dengan Mira tu. Wah, di sini cikgu Ya, ni dihasilkan sendiri oleh anak murid cikgu. Siapa yang hasilkan ni? Syamira ke siapa? Melissa ke Syamira ni? Siapa Angkat yang tangan. Siapa yang hasilkan? Angkat tangan. Rumah bujang ni hasil kerja siapa ni? Cukup kemas, halus kerjanya. Tak silap saya Melissa ke Syamira ke Melissa? Wah, Melissa ya? Betul. Cantiknya. Okey. Ini adalah bentuk rumah ialah lokasi adalah di Kuala Terengganu. Kita teruskan lagi rumah Minangkabau. Okey, rumah Minangkabau. Kita tengok saja rumah Minangkabau, identiti dia adalah pada bumbung rumah. Betul. Okey, kenapa? Okey, bentuk rumah ini memanjang dan bumbungnya melengkung pada bahagian hujung. Nampak? Okey. Dan bahagian muka tebalayanya tirus dan tinggi. Ruang di bawah bumbung dipanggil peran atau loteng, merupakan ruang tidur anak gadis dan tempat menyimpan barang. Rumah ini juga kaya dengan seni ukiran pada bahagian dinding dan panel pintu. Okey, kalau sebut rumah Minangkabau, tempatnya di negeri mana? Mira tahu tak? Tahu cikgu. Kat mana? Kat Negeri Sembilan cikgu. Tepat sekali. Okey, inilah dia model untuk rumah Minangkabau yang dihasilkan oleh anak-anak murid. Okey, menggunakan lidi. Okey, kita nampak kat situ konsepnya sama, kan? Okey, teruskan lagi rumah Serambi Melaka. Dah sebut saja rumah Serambi Melaka, kita dah tahu rumah ni berasal dari negeri Melaka. Okey, rumah ini mempunyai bumbung panjang yang berunsurkan seni bina Bugis, Jambi, Riau dan Minangkabau. Okey, dia menggabungkan pelbagai unsur. Okey, keunikan rumah ini terletak pada tangga batunya yang berwarna-warni dan bermotifkan flora. Ini istimewanya rumah Melaka. Tangga berwarna-warni. Okey, kalau kita pergi saja Melaka, kita tengok rumah tradisional, tangga-tangganya memang cantik-cantik. Juben-juben yang berada dekat tangga semuanya cantik. Ini identiti bagi rumah Serambi Melaka. Okey, bahagian atap rumah ini dibuka sedikit untuk membenarkan sistem pengudaraan. Rumah ini mempunyai tebal layar bermotifkan bunga dan papan pemuka yang berkerawang ringkas. Okey, bentuk dia macam nilah, naik tangga dan macam ni. Okey, jadinya kalau rumah Serambi Melaka yang kita kena ingat, identiti dia adalah tangga. Tangga yang berwarna-warni. Okey, teruskan lagi rumah bumbung Perak. Okey, rumah bumbung Perak berada di negeri Perak. Okey, berada di negeri Perak. Bentuk bumbung rumah ini panjang dan dikenali sebagai bumbung Perak. Pada anjungnya diukir dengan pelbagai motif. Kebanyakan rumah ini didirikan dengan tiang yang tinggi untuk tujuan keselamatan. Sebab itu, pada zaman dahulu, rumah-rumah tradisional semuanya bertiang tinggi. Untuk apa? Yang pertama adalah tujuan keselamatan. Okey, kerana untuk mengelakkan daripada haiwan-haiwan buas dan berbisa. Selain untuk mengelakkan daripada bencana alam. Contoh seperti banjir. Sebab kalau pada zaman dahulu, penempatan rumah ni kebanyakannya berada dekat dengan kawasan sungai. Jadinya untuk mengelakkan banjir, rasionalnya adalah tiang yang tinggi. Ya. Okey, teruskan lagi. Rumah kutai ataupun rumah potong patani. Okey, rumah potong patani. Okey, ini berada di Pasir Salak, Perak. Ini contoh rumah dia. Okey. Atap diperbuat daripada daun rumbia, manakala dinding pula diperbuat daripada anyaman buluh atau rotan. Rumah ini mempunyai bumbung yang agak tinggi. Terdapat dua jenis rumah kutai, iaitu rumah kutai tiang 12 dan rumah kutai tiang 16. Okey, keunikan rumah ini dapat dilihat pada ragam hias, lebah bergantung pada penggunaan daun lepas sebagai kelarai pada muka tebah layarnya. Okey, ini adalah bentuk rumah kutai. Okey, Mira, kat sini agak-agak ada tak model rumah kutai? Ada cikgu. Yang mana tu Mira? Yang di tengah-tengah cikgu? Ya, yang di bawah tengah-tengah ini. Okey, tetapi rumah kutai yang ini dindingnya pakai lidi saja. Model ni dia tak menggunakan anyaman. Okey, tetapi ini adalah bentuk rumah kutai. Okey. Teruskan lagi rumah limas. Rumah limas atau lebih dikenali sebagai rumah baju
kurung. Okey, kita kena ingat sebab suka ditanya, rumah limas ni apakah nama lain bagi rumah limas? Rumah baju kurung. Wah, Kan ada kita nama macam dia, baru macam ada nama macam tu kan Mira kan. Okey. Yeah. Ini adalah rumah limas atau kita panggil rumah baju kurung yang mana ia adalah lokasinya di Muar Johor. Okey, rumah ini mempunyai bumbung berbentuk limas dan puncaknya terdapat tunjuk langit. Ni tunjuk langit. Yang tajam ni nama dia tunjuk langit. Okey, di atas bumbung, di puncak bumbung. Kekisi kayu dipasang pada bahagian bawah jendela sebagai sistem keselamatan, pengudaraan dan pencahayaan. Selain itu, rumah ini kaya dengan seni ukiran yang terdapat pada bahagian kekisi, pintu, tingkap dan tebal layar. Ni ukiran nampak ni semua adalah ukiran. Banyak ukiran banyak ukiran di kawasan sini. Okey, dan motif yang digunakan ialah motif kosmos, geometri, awan larat dan fauna. Okey, habis untuk rumah limas. Okey, jadi kita sebut rumah limas, kita tahu rumah limas ini terletak di negeri Johor. Nama lain bagi rumah limas ialah baju kurung. Okey. Sebab apa baju kurung? Sebab tingkap dia panjang. Wah, okey. Okey, jom kita masuk pula yang berikutnya adalah rumah panjang. Okey, kat mana kita dapat rumah panjang ni? Okey. Adakah di Semenanjung Malaysia? Tidak, cikgu. Okey, tidak. Okey, dia berada di Sabah dan Sarawak. Betul. Okey, rumah panjang ini merupakan terdiri daripada satu deretan yang mengandungi rumah-rumah kelamin. Okey, ini maksudnya adalah dalam satu deretan rumah ini mempunyai banyak rumah-rumah yang lain. Okey, maksudnya ada yang berkahwin lah, maksudnya rumah-rumah yang dah berkahwin tapi dalam satu bangunan yang sama. Ya. Okey. Seni bina rumah ini berpegang teguh dengan adat tradisi suku kaum. Rumah ini mengandungi ruang tanjau ataupun serambi, ruang terbuka dan bilik. Okey, ruang panjang ini didirikan tinggi untuk tujuan keselamatan. Tadi cikgu dah terangkan kenapa tiang-tiang bangunan tinggi. Sebab apa? Faktor keselamatan dan bentuk muka bumi. Okey. Sini kita dah tahu. Biasanya ini kita senang nak kenal kamera. Kita tengok saja kita tahu, oh ni rumah panjang. Betul. Rumah panjang kat mana? Oh kat Sabah, Sarawak. Macam tu. Okey, cikgu harap anak-anak murid cikgu boleh fahamlah. Okey, jom kita uji minda. Okey, dah ready ke Melissa? Christina ready? Nakib? Iqmal? Okey, jom kita mulakan menjawab soalan. Penat cikgu cakap daripada tadi. Cikgu nak dengar suara awak pula ni. Okey, jom. Uji minda 1. Apakah yang dimaksudkan dengan jenis rumah berpanggung pada seni bina rumah tradisional? Siapa nak jawab? Saya nak cuba, Ibu. Saya nak cuba. Okey. Kita bagi Nakib dulu. Okey, Nakib. Boleh Nakib? Silakan Nakib. Saya pun 3 kali juga pula. Silakan Nakib. Okey. Apa jawapan Nakib? Saya rasa jawapan dia C1, 2 dan 3. Okey, bertiang, berlantai tinggi, berbumbung lipat kajang. Okey, so jawapan dia adalah C, 1, 2 dan 3. Betul Nakib? Ya betul. Saya pilih tu. Okey. Dapat markah 1. Okey. Kemudian uji minda yang kedua. Okey, siapa nak jawab uji minda yang kedua ni? Mengapakah rumah serambi Melaka dianggap unik? Okey. Siapa yang jawab? Angkat tangan pun boleh. Okey, Melissa. Okey, Melissa. Okey, apa jawapan dia Melissa? Jawapan dia C, cikgu. C, kenapa? Warna tangga batu yang berwarna. Okey, warna tangga batu yang berwarna-warni. Okey, pun betul. Nampak dia faham situ Mira Ya. Okey, cikgu bagi tanda right kat sini. Okey, bagus. Okey, kemudian kita teruskan lagi dengan uji minda yang ketiga. Apakah nama bahagian yang bertanda X pada rajah di sebelah? Tadi cikgu dah bulatkan. Siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba jawab? Siapa? Okey, Syafiq silakan. Iqmal. Boleh Syafiq? Okey, Syafiq Iqmal. Okey. Jawapan dia B, tebal layar. Okey, jawapan dia adalah B, tebal layar. Ni mesti tengok nota kan? Alamak, ya ke? Okey, tak ada. Memang pelajar ni sentiasa Tak. dengan buku teks. Mereka peka dan fokus dengan apa cikgu terangkan tadi. Memang betul. Okey, kita tengok pula soalan yang berikutnya. Uji minda 4. Okey, mengapakah bumbung rumah bujang sengaja
dibina rendah pada bahagian pintu. Tadi dah cakap. Kenapa? Kenapa pintu dia rendah? Siapa nak tolong jawab yang ni? Siapa belum tadi? Kristina rasanya belum lagi Kristina tadi. belum lagi Okey, Kristina lah jawab. Apa jawapan dia? Jawapan dia B, sebagai tanda hormat kepada tuan rumah. Okey, betul. Sebagai tanda hormat kepada Tuan rumah. Macam tadi kita kata, apabila kita belajar tentang rumah tradisional, kita kena ingat ciri-ciri yang terdapat pada rumah tersebut. Okey, itu yang akan ditanya dalam soalan SPM nanti. Ya. Okey, kita teruskan lagi dengan uji minda yang kelima. Apakah nama lain bagi rumah limas? Mira boleh jawab tak, Yang Mira? ni saya nak cuba ikut. Tak dapat Mira Tak jawab. sempat, Mira, saya Nakib nak nak jawab jawab. dulu. Okey, Nakib, jawab cepat. Silakan Nakib. Saya rasa D, cikgu, rumah baju kurung. Pandai. Hebatlah Nakib. Okey, Nakib memang confirm A seni Nakib Okey, rumah baju kurung. Nampak tak? Kita biasa jemput rumah limas tapi kita lupa nama lain yang dipanggil. Okey. Kemudian uji minda yang keenam. Okey, ruang untuk menyambut tetamu. Tempat bersantai, berbincang, mengadakan majlis kenduri dan melakukan aktiviti seperti menyirat pukat. Apakah nama bahagian rumah tradisional yang dimaksudkan berdasarkan fungsi ruang di atas? Siapa nak try jawab? Okey. Cepat. Silakan. Ya, cikgu. Silakan Melissa. Siapa? Melissa. Okey, Melissa. Jawapan dia C, cikgu, serambi. Serambi. Betul ke salah? Wah, betul. Nampak tak Mira? Dia sangat memberi tumpuan Ya. sepanjang belajar tadi, kan? Betul. Okey, kita teruskan lagi dengan uji minda yang ketujuh. Apakah fungsi ruang pelantar? Siapa nak jawab? Okey, cikgu bagi. Siapa nak jawab? Saya cikgu. Siapa? Saya, Syafiq cikgu. Mal. Okey, boleh. Silakan. Saya pilih D, tempat simpanan barang-barang. Fungsi ruang pelantar. Okey, ruang pelantar, tempat simpan barang-barang. Okey, betul. Pelantar ni terletak kat mana tadi? Belakang bahagian dapur. Okey. Uji minda yang ke-8. Binaan ini mengandungi beberapa buah rumah kelamin dan mempunyai ciri-ciri keselamatan dan kebudayaan yang tersendiri. Apakah jenis rumah yang dimaksudkan? Siapa nak jawab? Ini di Sabah dan Sarawak. Siapa yang ingin mencuba? Silakan. Okey. Boleh. Kristina. Jawapan dia B, rumah panjang. Rumah panjang. Dah ada jawapan dah kat sini. Kan? Gambar betul tak? tertunjuk dah cikgu jawapan dia. Gambar ni dah bagi jawapan dah. Okey, betul. Tapi kalau tak belajar Mira, dia tak tahu ni nama rumah panjang. Betul tak? Macam tu. Dan uji minda yang ke-9. Bentuk rumah ini memanjang dan bumbungnya melengkung pada bahagian hujung. Apakah nama rumah berdasarkan situasi tersebut? Kalau korang tak boleh jawab, cikgu cubit nanti. Yang ni biar saya jawab, cikgu. Okey, confident tu cikgu suka. Okey, apa dia Nakib? Yang ni saya pilih A, cikgu, rumah Minangkabau. Ya ke Nakib? Betul ke? Ya, Okey. betul. Rumah Minangkabau. Negeri mana ni Nakib? Sabah. Ya Allah. Nombor mana? Kamu Sarawak. cakap Sabah. Minangkabau Negeri Sembilan Negeri lah. Sembilan. Nakib saja. Dia saja je tu. Okey. Habis dah kita soalan kita untuk yang ini. Okey. Didik TV KPM